Assalamualaikum, salam sejahtera dan sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Pada hari Jumaat, saya Syarul Islam. Tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di RTM Klik dan juga nak senang nak mudah, tonton sahaja kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya hari ini kita masih lagi dalam mood raya kan, tapi apa pun mestilah jaga SOP dan juga jaga kesihatan. Kalau rasa tak sihat, duduklah di rumah dan pastinya kita boleh beraya di hari-hari yang akan datang. Dan pastinya hari ini Lensa IPT akan membawakan figura-figura yang sangat-sangat hebat, masya-Allah, dan pastinya antaranya kita akan bincangkan berkenaan dengan pengantarabangsaaan Universiti Awam dan juga kita nak rungkai persoalan macam mana kerjasama strategik mampu melahirkan graduan dan pakar perubatan yang berkualiti tinggi. Sebentar saja lagi, tapi kita nak berehat seketika, kita nak dengarkan dulu, saksikan dulu ucapan daripada rakan-rakan IPT kita. Kita berehat seketika. Profesor Kampainer Dr. Jamal Nurali Abdullah, Dekan Fakulti Seni Bina Perancangan dan Hukum UiTM Shah Alam mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang merayakan Hari Raya pada tahun ini. Saya Umar Marino binti Ahmad Zawawi, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik dari Fakulti Seni Bina Perancangan dan Hukum mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, terutamanya keluarga saya yang berada di Melaka, dan semoga raya kali ini memberi 1001 keberkatan dan kebahagiaan, insya-Allah. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hafiz Syahmat Ali daripada Jabatan Pemasaran dan Komunikasi Korporat ISEPS UiTM Shah Alam. Dan saya Eliza bin Jamari dari Badan Tulisan dan Takbiran bahagian Kampus Tengkil. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada seluruh warga kampus UiTM Pasir Gudang dan juga kepada keluarga di Ipoh Perak. Maaf untuk keluarga di Ipoh Perak kerana tahun ini tak dapat balik beraya atas dasar tugasan di Hari Raya. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada seluruh warga UiTM Johor. Bye. Saudara, seiring dengan visi menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa, pelbagai inisiatif sebenarnya telah dilaksanakan oleh KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Pelbagai plan telah dirangka bagi meningkatkan lagi bilangan pelajar asing yang menjejakkan kaki ke Menara Gading di Malaysia. Dan di samping itu, kerjasama dalam pendidikan iaitu selaras dengan hasrat KPT yang mensasarkan agar IPT di Malaysia ini menjadi tumpuan, menjadi rujukan bagi universiti di global. Dan untuk bercakap berkenaan dengan pengantarabangsaaan Universiti Awam, kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Dalam mood raya ni kan, mungkin topik ini agak panas untuk diperbincangkan. Pengantarabangsaaan Universiti Awam. Apa yang boleh kita rungkaikan bagi mukadimah Lensa IPT hari ini? Terima kasih. Tapi saya rasa bukanlah topik yang panas. Cuma satu, kalau kita lihat di Kementerian Pengajian Tinggi ini, salah satu agenda plan yang kita laksanakan adalah pengantarabangsaaan. Yang ini kalau kita amati, sebenarnya melibatkan dua aspek lah. Pengantarabangsaaan ini sesuatu yang kita kendaki. Yang pertama untuk IPTA ataupun IPTS lah, tapi khususnya IPTA untuk venture ke luar negara lah ataupun pergi ke luar negara untuk memperkembangkan apa-apa jugalah research ataupun kolaborasi dengan pihak IPT di luar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah untuk membawa masuk pelajar-pelajar asing, student-student daripada luar negara untuk belajar di IPT dan juga IPTS, IPTA dan IPTS di dalam negara kita. Ini akan memberi pulangan yang baiklah di segi ekonomi kepada negara kita.
Baik. Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi baru saja melawat ke Qatar. Ya. Jadi apa antara objektif dan signifikasi lawatan kerja Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi dalam meletakkan pendidikan tinggi Malaysia di peringkat antarabangsa? Okey, saya rasa Yang Berhormat Menteri baru saja rombongan beliau selesai di Doha, Qatar. Dan sekarang saya rasa bergerak ke London lah, ke UK. Dalam siri lawatan ke Doha ini, kita lihat adalah satu kesinambungan selepas lawatan rasmi atau lawatan kerja Yang Amat Berhormat pada Menteri pada 29 Mac yang lepas. Yang ini merupakan satu hubungan dua hala lah di antara negara kita dengan pihak Qatar. Dan yang terlibat dalam rombongan ini adalah dua universiti yang ikut serta selain daripada pegawai-pegawai tinggi daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Kalau kita lihat kenapa Qatar salah satu destinasi kita, semasa Dubai Education ataupun Expo Dubai, pihak beberapa universiti telah terlibat dalam pameran di sana, dan salah satunya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan salah satu agenda lawatan itu adalah untuk dan bukan untuk, dah selesai pun majlis pemeteraian perjanjian untuk menubuhkan cawangan kampus Universiti Kebangsaan Malaysia di Doha, Qatar. Dan ini satu-satunya universiti awam yang pertama diwujudkan atau ditubuhkan di luar negara, iaitu di Doha, Qatar. Dan ada lagi satu universiti, iaitu Universiti Malaysia Terengganu menjalankan MOU dengan Qatar University di Qatar. Okey, baik. Jadi kita lihat kesinambungan lawatan kerja Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi terhadap sasaran kemasukan pelajar antarabangsa, iaitu seramai 250,000 pelajar sebenarnya menjelang tahun 2025, selaras dengan sasaran yang digariskan di bawah Malaysia Education Blueprint 2015 hingga 2025. Jadi di situ apa yang boleh Datuk Seri bangkitkan mungkin antara kebaikan dan juga mungkin pelan jangka masa pendek dan panjang? Okey, kalau kita lihat macam ini saya rasa satu kejayaan lah kepada negara kita, walaupun satu-satunya universiti awam yang wujud di cawangannya di Qatar, tetapi ia akan menjadi satu landmark, iaitu untuk cover negara-negara Arab. Bukan saja kita dalam jangka panjang, untuk permulaan ini mungkin kita mensasarkan pelajar-pelajar daripada Qatar, tetapi ia menjadi satu destinasi untuk menarik pelajar-pelajar daripada negara-negara teluk lah, negara-negara Arab, untuk melanjutkan pelajaran di negara kita, di UKM khususnya nanti. Dan untuk makluman juga, sebenarnya pihak Qatar pihak The Regional Group Qatar yang membiayai kos pembinaan Universiti Cawangan UKM ni di Qatar dengan kos sebanyak ringgit Malaysia lah 29.5 juta. Dan ada 4 kursus yang ditawarkan, iaitu dalam bidang sarjana muda kejuruteraan, sarjana muda pengurusan perniagaan, kejuruteraan teknologi maklumat, dan juga sarjana muda sains teknologi untuk teknologi kimia. Ini untuk permulaan. Dan pihak UKM mensasarkan untuk sesi pengajian yang pertama ni, untuk semester yang pertama, iaitu sesi 2022-2023 ni, seramai 100 orang pelajar khususnya daripada Qatar sendirilah. Maybe di masa akan datang akan ada pelajar-pelajar daripada negara-negara Arab yang lain, yang mana kalau kita lihat dijangka sebanyak $2 juta Amerika lah akan dihasilkan daripada yuran yang akan dikenakan kepada mereka lah. Jadi ini yang saya katakan, ini pulangan kepada negara. Dan jangka panjang akan lebih lagi lah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua kejayaan di pihak KPT. Berkenaan dengan Education World Forum EWF, mungkin Datuk Seri boleh terangkan sedikit berkenaan dengan EWF itu sendiri, Datuk Seri. Selepas rombongan Yang Berhormat Menteri selesai programnya di Doha, Qatar, rombongan ini terus ke UK di London untuk
menghadiri Education World Forum. Ini acara tahunan yang sudah bermula saya rasa 20 tahun. Iaitu bermula pada 2002 dan sehingga sekarang. Acara tahunan yang mana negara kita merupakan salah satu negara yang terlibat samalah dalam Education World Forum ini. Dan di sini juga Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi akan terlibat dalam beberapa siri plenary session dan juga round table ASEAN discussion dan juga dalam talk yang akan disampaikan oleh pihak menteri kita lah di peringkat forum tersebut. Baik. Dan di samping itu juga kalau kita lihat beberapa pertemuan dengan menteri akan mengadakan beberapa pertemuan secara rasmi dan tidak rasmi lah dengan menteri-menteri di peringkat forum tersebut, yang mana dihadiri tidak kurang daripada 100 menteri-menteri pengajian tinggi ataupun pendidikan di peringkat antarabangsa di di forum tersebut. Baik. Kalau kita tengok apa antara tema pengajaran EWF pada tahun ini dan apa perkongsian KPT di EWF pada kali ini, Datuk Seri? Kalau kita lihat dari segi tema, yang ini memang menjadi rujukan kepada semua negara lah untuk terlibat sama dalam forum tersebut. Tetapi kalau di segi tema tu nanti saya sentuh kemudian. Cuma yang pelibatan menteri kami atau menteri pengajian tinggi dalam forum tersebut diberi satu topik yang berkaitan innovation. Yang mana menteri akan berkongsi pengalaman Malaysia dari segi inovasi, apa yang dibuat di IPT di negara kita dari segi inovasi lah. Yang ini ada beberapa program yang kalau kita lihat ada 3 program yang agak jelas lah. Yang mana salah satunya dalam tempoh COVID-19 ini, kalau kita lihat, saya rasa rata-rata lah seluruh institut pengajian tinggi sama ada di negara kita atau di negara luar terpaksa berubah dari segi kaedah pengajaran dan juga pembelajaran. Yang ini satu perkara yang boleh dikongsi oleh yang berhormat menteri dengan juga rakan-rakan sejawat lah semasa forum tersebut. Yang mana penggunaan ICT ni satu keperluan lagi, bukan satu dah satu kemestian penggunaannya, sama ada dalam masa krisis seperti pandemik ni ataupun semasa yang lain lah. Selain daripada itu, kalau kita lihat tenaga pengajar ni perlu dilatih lah, because kalau kita lihat sebelum ni secara konvensional, bila ada online punya pembelajaran ni, memang student mahasiswa ni memang agak advance lah dari segi ni. Tetapi mungkin tenaga pengajar ni, mereka ni ada yang sudah berusia dan sebagainya. Jadi perlu dilengkapkan dengan skill untuk mewujudkan kurikulum digital ini. Jadi yang ini salah satu aspek yang saya katakan inovasi di peringkat kita yang menteri akan cuba berkongsi lah pengalaman kita dalam 2 tahun ini dalam menggunakan medium teknologi baru untuk pembelajaran dan juga pengajaran. Betul. Itu satu saya rasa hasrat yang sangat murni yang diketengahkan oleh KPT, sebab dalam tempoh pandemik ni kita kata macam-macam benda baru kita lalui, Datuk Seri. Tapi itulah, banyak lagi kita nak bincangkan, Datuk Seri. Pengantarabangsaaan Universiti Awam, kita bersama lagi masih dengan Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, KSU KPT, bercakap dengan pengantarabangsaaan Universiti Awam. Tadi kita tersekat sedikit, Datuk Seri, bercakap berkenaan dengan EWF. Mungkin tadi kita ke Qatar, terbang ke London, nak terbang balik ke Qatar. Apa antara program atau pengisian yang dijalankan sewaktu di Qatar yang mungkin boleh kita kongsikan kepada penonton Lensa IPT? Selain daripada pembukaan ataupun penubuhan Universiti Cawangan UKM di Doha, ada juga satu lagi sesi menandatangani MOU di antara Universiti Malaysia Terengganu dengan, saya katakan tadi, Qatar University. MOU ni dia lebih berfokus kepada bidang future food dan juga aquaculture. Yang ni aquaculture ni memang niche
ataupun strength Universiti Malaysia Terengganu. Jadi dengan adanya MOU yang akan termeterai di antara kedua universiti ini, akan ada joint ataupun perkongsian kajian ataupun penyelidikan di antara dua universiti. Selain daripada itu, ada juga lawatan yang dibuat oleh rombongan yang berhormat menteri ke Edu City, iaitu satu yang Qatar ni agak besar dari segi Qatar Foundation Edu City Headquarters di Doha. Yang ini untuk benchmarking atau untuk mempelajari kejayaan ataupun kekuatan pihak Qatar melaksanakan program ataupun projek di Edu City. Kita di Malaysia ada juga di Bandar Iskandar di Johor. Tetapi infrastruktur cukup, tapi mungkin di segi pengisiannya belum capai seperti yang dihasratkan. Dengan adanya lawatan ke Qatar Edu City yang saya katakan tadi, mungkin banyak yang boleh dipelajari dan boleh dibawa ke negara kita dan kita boleh tambah baiklah di mana yang kurang. Selain daripada itu, Yang Amat Menteri juga bersama dengan rombongan mengadakan juga lawatan ke Universiti Hamad bin Khalifa. Ya. Yang ini pun salah satu sesi pertemuan di antara pihak kementerian kita dengan universiti, dan juga Yang Amat Menteri juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Pengajian Tinggi Qatar. Yang ini mungkin ada perkongsian maklumat di antara kedua belah pihak lah. Betul. Baik, kalau kita lihat kan, strateginya sudah bagus Datuk Seri, pelannya sudah ada. Namun apa antara kesediaan KPT kita sendiri terhadap peluang akses pendidikan tinggi kepada komuniti global, Datuk Seri? Saya rasa di segi kita agak terencat sedikit semasa pandemik, bukan negara Malaysia saja, saya rasa seluruh negara, because semua sempadan ditutup kan. Jadi kemasukan pelajar-pelajar ke pelajar luar ke negara pun tidak berjalan. Jadi masa itu banyak mobility ataupun ODL, online distance learning yang dibuat secara online disebabkan kekangan ataupun constraint pandemik tersebut. Tapi sekarang ni dengan negara kita pun dan beberapa negara, banyak negara dah membuka sempadan dan saya rasa akan back to normal baliklah. Jadi sekarang kita khususnya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, EMGS, Education Global Malaysia Services ni, Malaysia Global Services adalah satu anak syarikat di bawah KPT yang dipertanggungjawabkan untuk menarik pelajar-pelajar asing untuk ke negara. Dan sekarang ni dah bermula dah kempen-kempen atau promosi di beberapa negara. Di negara Arab, di Pakistan, dan baru ni di Australia dan juga di Jakarta. Dan pada bulan 6 ni pun ada satu education fair yang mana kita akan terlibat di sana untuk membawa lebih ramai lah, mempromosikan negara kita untuk menarik pelajar-pelajar asing lah ke negara kita. Dan kalau kita lihat negara China lah satunya negara yang mempunyai jumlah pelajar yang ramai lah. Dan ini pun kita akan jadikan fokus lah untuk menarik pelajar daripada China. Dan yang kedua adalah Indonesia. Jadi kedua negara ini adalah satu tumpuan kita yang kita berikan kepada dua negara ini yang lebih rapi lagi, lebih hebat lagi lah. Dan untuk makluman pun kita memang ada kita punya EM Office Education Malaysia di negara-negara yang strategik lah, di Beijing, di Australia, di Jakarta, ya, banyak tempat, termasuk juga di Europe dan juga di Arab countries. Baik. Jadi itu antara, selain daripada UKM tu, Datuk, di Qatar dan sebagainya, kerjasama itu, apa antara inisiatif lain dan juga kerjasama yang lain telah dan mungkin akan dilaksanakan di peringkat antarabangsa dalam memperkasakan pendidikan tinggi, terutamanya pengajian tinggi di Malaysia, Datuk? Okey, yang ini yang secara official kita lihat rombongan yang berhormat menteri pergi bersama dua universiti, tapi sebenarnya sebelum ni ada juga yang memang di antara
kalau kita katakan eye to eye, itu institution and institution punya ni lah. Maknanya universiti, contoh universiti kebangsaan telah ada pun sebelum yang MOE yang ditandatangani pada rombongan ini. Dan ada juga universiti-universiti lain yang telah ada kerjasama di antara universiti dengan universiti di negara-negara tertentu. Memang banyak pun. UPM, UM dan banyak. Ya. Cuma sekarang ni MOU telah banyak ditandatangani. Ada juga di antara negara dengan negara, iaitu negara menteri pengajian tinggi dengan menteri pengajian tinggi di negara tertentu. Ya, yang itu pun banyak juga. Dan ada juga yang saya kata tadi MOU yang ditandatangani di antara eye to eye, maksudnya institution dengan institution, universiti di Malaysia dengan universiti di negara luar. Banyak. Cuma sekarang ni yang saya katakan tadi, kita perlu melihat semula lah sejauh mana keberkesanan, kejayaan yang MOU yang telah ditandatangani. Kadang-kadang tu MOU tu validnya sehingga 5 tahun, tetapi kita tak lihat, tidak ada sesuatu yang konkret selepas itu. Sekarang ini kita telah meminta Jabatan Pengajian Tinggi yang bertanggungjawab untuk melihat semua IPT dan juga IPTS ini, untuk melihat semula semua MOU yang telah ditandatangani, apakah mungkin ada yang dah tamat. Betul. Adakah perlu di renew semula, disambung ataupun ditamatkan, ataupun kita terpaksa explore kepada negara-negara yang lain. Yang ini kita tengah tengok, dan apakah penambahbaikan yang perlu kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Okey, baik. Saya lihat di sini penglibatan Malaysia ke dalam forum-forum yang melibatkan pendidikan, terutamanya pengajian tinggi di peringkat global, itu sangat penting. Jadi selain daripada itu, Datuk Seri, apa antara kepentingan dan juga apa yang diharapkan KPT dalam penyertaan forum-forum pendidikan pengajian tinggi seperti EWF itu sendiri, Datuk Seri? Ini okey, kalau kita lihat kenapa negara Malaysia terlibat dalam forum yang sedemikian. Salah satu macam tadi kita ke Doha dan lepas tu rombongan menteri ini ke London adalah untuk pertamanya untuk untuk memastikan keterlihatan existence ataupun kewujudan negara Malaysia ini di mata negara luar ataupun di peringkat global. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni memang dalam strategi Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia nak dijadikan satu hub pendidikan tinggi di rantau ini. Jadi maknanya kita ingin membawa, macam saya kata tadi, lebih ramai lah. Kita mensasarkan tadi, saya nyatakan 250,000 pelajar-pelajar asing menjelang tahun 2025. Ya? Tapi masih jauh lagi di sasaran tu. Tapi kita agresif lah. Jadi dengan menghadiri ataupun terlibat dalam forum yang saya kata tadi, macam di Education World Forum tadi di London, kita boleh berkongsi pandangan di antara menteri dengan menteri, pegawai dengan pegawai, dan keterlihatan kita itu di negara Malaysia, khususnya bidang pendidikan tinggi ini, pengajian tinggi, dirasai oleh warga yang terlibat dalam forum itu. Saya katakan tadi, lebih daripada 100 negara terlibat. Lebih 100 menteri pengajian tinggi atau menteri pendidikan terlibat dalam forum yang berlangsung dalam 4-5 hari di sana kan. Jadi dengan pelibatan kita, maknanya mereka akan merasai, Malaysia pun terlibat sama dalam masa yang sama juga dalam Expo Dubai pun kita terlibat di sana. Jadi banyak yang kita buat jalinan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak negara luar. Baik. Seperti di EWF itu sendiri, Datuk Seri, katanya KPT ada berkongsi berkenaan dengan innovation dalam transformasi digital, teknologi baharu dan sebagainya. Apa yang boleh kita kongsikan kepada penonton IPT? Mungkin apa sedikit yang dikongsikan kepada dalam forum tersebut? Salah satu yang saya nyatakan tadi, dia ada 3. Salah satu perkara yang dinyatakan tadi itu adalah berkaitan semasa pandemik, walaupun dia melibatkan inovasi, semasa pandemik kita lihat pembelajaran dan pengajaran. Jadi maknanya
dikatakan tadi My Educators, salah satu program itu untuk menambah skill tenaga pengajar tu, penggunaan ICT lah dalam tempoh krisis macam pandemik tadi kan. Yang ini kita cuba berkongsi, walaupun saya rasa negara-negara maju lebih advance dalam perkara ini, tetapi kita dalam masa pandemik pun kita bersih boleh melaksanakan pembelajaran pengajaran kepada pelajar-pelajar kita di negara ini. Baik. Jadi kita pun menghampiri penghujung segmen. Jadi apa antara harapan, mungkin nasihat pandangan Datuk Sri terhadap pengantarabangsa Universiti Awam kepada penonton SIPT hari ini, Datuk Sri? Kita harap supaya apa yang disasarkan dalam tempoh macam 2025 kita dapat mencapai 250,000 pelajar asing ke negara kita, itu dicapai. Kita ada masa yang agak singkat 2 tahun ini, dan pada masa yang sama juga kita IPT ataupun IPTA ataupun IPTS di negara kita boleh meneroka ke negara luar, dan ini akan memperkenalkan negara kita sebagai destinasi ataupun sebagai hub pendidikan. Kita ada branch di Doha. Lepas itu mungkin ada lagi universiti yang lain ataupun swasta, IPTS akan buka branch mereka di negara-negara lain, mungkin di Europe dan sebagainya. Ya, saya lihat rangka kerja KPT sendiri sudah boleh mencapai. KPT itu sendiri menjadi rujukan dan juga tumpuan terutamanya dalam pengajian tinggi pendidikan di peringkat global, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi KPT, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Moga-moga apa yang dirancang itu berjalan dengan lancar, Datuk Seri, dan semoga memperoleh kejayaan dan hasilnya yumlan, insya-Allah. Kepada penonton SIPT, kita selepas ini ada satu topik yang agak menarik untuk dibincangkan bersama. Baik HPU ataupun Hospital Pengajar Universiti merupakan institusi yang penting dalam pada kita nak mempertingkatkan keupayaan pendidikan, perubatan dan kesihatan di negara ini, dan ia juga sebenarnya memainkan peranan yang penting sebagai hospital pengajar utama dalam menyampaikan ilmu, pengalaman dan juga persekitaran pendidikan yang kondusif dan berintegrasi. Dan persoalannya, macam mana dan bagaimana kerjasama strategik swasta dan awam boleh lahirkan graduan dan juga pakar perubatan yang berkualiti. Kita bersama dengan Profesor Dr. Maluddin Ahmad, Pengarah Perubatan Hospital UCSI, Pakar Kanak-kanak Hospital UCSI, dan juga Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UCSI University. Dan di sebelah hujung sana kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Syamsi Muaris, Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan kerjasama strategik swasta dan awam lahirkan graduan dan pakar perubatan berkualiti, mungkin yang berbahagia Datuk boleh terangkan sikit berkenaan dengan pengalaman dan juga dalam mengendalikan bidang ini sebagai pakar dan juga tenaga pengajar. Datuk. Masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut pengalaman ya, saya kalau di bidang akademik, saya bermula dengan UNIMAS sebenarnya pada tahun 1999 lagi. Right? Dan selepas saya lahir tu, Datuk. Oh. 1999. Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum tu saya sebenarnya bermula dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Right? Pada tahun 1993. Baik. Dan kemudian selepas 12 tahun berada di UNIMAS, saya berpindah ke USIM pada tahun 2011. Dan sekarang saya diamanahkan untuk menjadi dekan di Fakulti Perubatan Sains Kesihatan USIM sepanjang 8 tahun yang ya, 8 tahun. So alhamdulillah. So sepanjang pengalaman tu, kalau nak dikatakan memang bidang akademik satu bidang mencabar, dan ianya lebih mencabar baru-baru ini apabila COVID melanda. So kita perlu merubah paradigma dalam kita punya teaching, learning dan semuanya lah. Dan mungkin boleh dibincang lebih lanjut lagi selepas ini. Baik, insya-Allah kita akan kupasnya sebentar saja lagi. Tapi kita nak tanya juga kepada Prof. Maluddin, mungkin berdasarkan pengalaman Prof pula dalam sepanjang berkecimpung dalam bidang ini, mungkin apa kaedah terbaik yang boleh Prof kongsikan kepada kita yang boleh dilaksanakan oleh IPT awam dan juga swasta dalam menyediakan fasiliti yang berkualiti dari semua aspek untuk memastikan para pelajar bersedia untuk melangkah masuk ke dunia industri yang sememang diakui penuh dengan cabaran, apatah lagi di bidang perubatan. Prof. Okay. Terima kasih
kasih pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagaimana Prof. Datuk Samsuri tadi, saya pun bermula daripada Kementerian Kesihatan sebagai seorang pegawai kaki tangan kerajaan sehingga tamat perkhidmatan wajib kerajaan, dan akhirnya saya menjadi seorang pensyarah pelatih di Universiti Sains Malaysia dan berada di USM selama hampir 23 tahun. Dan saya melihat di sana sebenarnya salah satu faktor yang penting dari segi pendidikan pelajar-pelajar perubatan ialah dari segi aspek apprenticeship dan juga dari segi aspek mentorship yang diberikan oleh pakar-pakar yang berpengalaman. Dan kemudahan ini memang wujud di hospital pengajar seperti di Hospital Universiti Sains Malaysia di mana saya bertugas pada masa dulu. Tetapi cabarannya sekarang ialah contohnya apabila saya di Hospital UCSI contohnya, di mana Fakulti Perubatan tidak lagi sampai setakat ini mempunyai hospital pengajar sendiri, tetapi sebaliknya menggunakan sangkutan klinikal di hospital kerajaan yang berada di Negeri Sembilan seperti di Kuala Pilah, di Seremban dan juga Port Dickson. Di situlah cabarannya di mana kita perlu mewujudkan hospital pengajar sendiri in-house supaya kita boleh memberikan teaching dan learning experience yang lebih praktikal kepada pelajar-pelajar kita secara hands-on, dan juga mendapat pengalaman serta pendedahan daripada pakar-pakar yang merawat pesakit secara real, bukan simulation, bukan dengan cara maknanya di sangkutan klinikal dengan institusi lain. Jadi pada saya penting untuk sebuah fakulti perubatan itu untuk melahirkan graduan perubatan yang berketerampilan dan juga betul-betul kompeten, perlu mempunyai sebuah hospital pengajar sendiri. Oh, okey, baik. Jadi kita nak tanya juga kepada yang berbahagia, Profesor Datuk. Mungkin saya cuba imbas kembali. Mungkin kelayakan dalam bidang perubatan bukanlah penentu kepada kualiti perkhidmatan sebenarnya, dan juga akan tetapi membabitkan pengukuhan ilmu dan juga kepakaran bagi mewujudkan satu industri perubatan yang berkualiti dan juga membolehkan universiti itu sendiri, Datuk, melahirkan graduan yang cemerlang dalam bidang ini. Jadi apa pandangan Datuk berkaitan dengan Betul Saudara Basmullah. Dia bukannya semuanya bergantung kepada IQ semata-mata. Right? Kita sebenarnya kalau nak masuk ke bidang perubatan tak semestinya bergantung kepada IQ, walaupun ianya adalah salah satu syarat untuk kemasukan lah. Tapi yang penting juga adalah EQ dan juga yang lain-lain. So di kebanyakan fakulti perubatan di Malaysia ini kita juga menitik beratkan soft skill dan juga semangat jati diri di kalangan pelajar-pelajar. Kita masukkan juga elemen-elemen untuk mereka bersama-sama berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling dan juga masyarakat di luar bandar juga. Itu salah satu memang kurikulum yang kita tekankan supaya apabila mereka keluar nanti mereka bukan sahaja menjadi seorang doktor, tapi patutnya mereka boleh menjadi seorang doktor yang boleh berkomunikasi dan juga ada semangat jati diri, dan juga dia patutnya dia ada resilience lah, kalau kita sekarang ni semua kata resilience untuk menghadapi saat-saat getir atau saat-saat yang kritikal semasa mereka bertugas nanti. Itu semuanya penting. So IQ tu penting juga, tapi tak semestinya menjadi syarat yang penting dia akan untuk jadi seorang doktor yang berjaya. Yang lain-lain soft skill, yang lain-lain juga perlu kita titik beratkan bersama sebenarnya. Okey, baik. Saya kira Prof, dalam tempoh pandemik 2 tahun ni, kita dapat lihat doktor itu diangkat ke sepatu darjat yang lebih tinggi. Dan kita lihat daripada dulu sebenarnya orang bercita-cita nak jadi doktor. Termasuklah saya sendiri memang nak jadi doktor. Tapi akhirnya ke sinilah ceritanya. Jadi kita juga kalau kita lihat kan daripada tahun 1990 kerjaya bidang perubatan ni telah berkembang dengan pesat. Universiti-universiti kita tak kira IPTS dan juga IPTA mampu menyediakan atau mengeluarkan graduan pakar perubatan dan juga graduan perubatan yang berkualiti tinggi. Jadi persoalannya, Prof, adakah setiap universiti-universiti IPTA dan juga IPTS ini perlu ada sekurang-kurangnya satu hospital pengajar universiti untuk menjadikan mutu graduan di universiti itu akan lebih baik dan juga lebih ukuh? Bagus jika sekiranya setiap fakulti perubatan mempunyai hospital pengajar sendiri, sama secara individu ataupun secara kerjasama dengan institusi lain. Contohnya seperti jalinan kerjasama yang cuba dilaksanakan oleh USIM dan UCSI contohnya. Itu satu bentuk.
Tetapi dalam masa yang sama, sebenarnya secara keseluruhan kualiti graduan Fakulti Perubatan adalah dipantau oleh Malaysia Medical Council dan benchmarking itu sentiasa diperketatkan dan dilaksanakan secara berkala. Maknanya ada syarat-syarat yang sangat stringent yang kita perlu patuhi untuk membolehkan mendapat akreditasi penuh bagi satu-satu fakulti perubatan untuk membolehkan kualiti itu terjamin dan juga mendatangkan satu keyakinan pada masyarakat bahawa graduan yang dikeluarkan itu adalah graduan yang benar-benar kompeten untuk merawat pesakit. Jadi persoalannya ialah kita kata adakah peluang yang diterima oleh pelajar-pelajar ini di pelbagai institusi sama? Dan adakah contohnya di UCSI contohnya mereka ada pendedahan di Harvard University selama setahun contohnya bagi pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi itu mungkin tidak terdapat peluang itu di satu institusi yang lain. Itu satu contoh. Jadi kolaborasi sebenarnya boleh memainkan satu peranan yang baik untuk melonjakkan keupayaan pelajar-pelajar kita dengan pendedahan daripada peringkat awal tidak hanya dalam negara tapi juga di luar negara dengan program elektif dan juga sangkutan klinikal di pelbagai institusi-institusi lain. Baik. Bersama dengan dua orang figurah hebat ini, saya kira semangat berkobar-kobar saya untuk jadi doktor itu semakin tinggi. Sedikit persoalan sudah terjawab berkenaan dengan kerjasama. Adakah kerjasama strategik swasta dan awam seperti yang ada di depan kita hari ini mampu melahirkan graduan dan juga pakar perubatan berkualiti? Tapi separuhnya lagi masih lagi dalam persoalan. Datuk, tadi Prof. Amaluddin ada bercakap berkenaan kerjasama antara UCSI dan juga USIM. Apa antara kerjasama dan juga yang akan dirancang kepada kedua-dua universiti? Dia untuk menjadikan sebuah hospital yang boleh menerima sebagai hospital pengajar, dia ada beberapa syarat. Antaranya adalah kepakaran yang mencukupi. Right? Di USIM kami masih lagi belum ada hospital pengajar sendiri dan insya-Allah kami berhasrat untuk mendapatkan hospital pengajar lah di satu hari nanti. Tetapi di UCSI mereka telah ada hospital yang lengkap yang berada di Spring Hill lebih kurang 30 km daripada fakulti kami dinilai. So kita melihatkan ada satu yang kita panggil satu sinergi cooperation synergistic cooperation di antara UCSI dengan Fakulti Perubatan USIM, di mana pakar-pakar kami boleh membantu UCSI untuk melengkapkan bilangan kepakaran yang mereka masih kurang lagi lah sementara. InsyaAllah saya rasa tak lama lagi UCSI akan mendapat pakar-pakar yang mencukupi. So, maaf. Open house senang tadi. Open house, ya. Okay. So sementara itu kita insya-Allah kita akan membantu dengan menyediakan kepakaran yang kami sedia ada di USIM lah. Prof, tadi Datuk ada bercakap dengan kekurangan kepakaran. Apa di antara dalam bidang perubatan dan juga sains kesihatan di Malaysia lah, apa antara kepakaran yang kita kata sangat kritikal diperlukan di Malaysia yang sekarang ni masih lagi kurang, Prof? Di Malaysia sebenarnya setelah melalui satu fasa yang agak panjang setelah kita merdeka, boleh katakan dalam bidang-bidang kepakaran asas semua telah wujud. Cuma kita kata pusat kecemerlangan, seperti kita kata kalau kita sebut tentang jantung, kita tahu tentang IJN. Tapi IJN itu hanya di KL. Ya, betul. Tapi kita tak boleh sebagai sebuah masyarakat yang maju hanya mempunyai pusat kecemerlangan jantung di KL saja. Contohnya. Jadi dia perlu direplikatkan di tempat-tempat lain juga di mana equal access for the people untuk masyarakat mendapat servis tu. Jadi kita kata contohnya macam di UCSI, kita sekarang sedang merancang untuk ada pusat kecemerlangan kardiotorasik contohnya, pusat kecemerlangan untuk neurosurgery, pusat kecemerlangan untuk maxillofacial, pusat kecemerlangan untuk plastik surgery dan contohnya. Jadi tujuan kepada pusat kecemerlangan ini ialah supaya nanti apabila kita mempunyai hospital pengajar, kita bukan hanya mendidik doktor di peringkat MBBS, tapi kita juga ada keupayaan untuk mendidik doktor di peringkat kepakaran. Dan dengan kerjasama negara-negara luar seperti mempunyai program dipanggil bilateral channel untuk create lebih ramai specialist. Kerana di Malaysia ini tidak ada kekurangan dari segi
bilangan doktor di peringkat asas, tetapi kekurangan di semua peringkat untuk spesialis dalam bidang, segala bidang, kekurangan spesialis dalam semua bidang. Jadi bagaimana kita nak membantu Kementerian Kesihatan contohnya nak expedite supaya lebih ramai pakar-pakar dilahirkan selain daripada menggunakan conventional channel yang ada sekarang ni, dengan menggunakan multilateral channel seperti kerjasama dengan Harvard University saya sebut tadi untuk melatih lebih ramai pakar-pakar dalam pelbagai bidang. Jadi di situlah kita rasa dia boleh memberikan satu lonjakan kepada kemajuan kesihatan di Malaysia dan juga regional, kerana kita sekarang sedang embark dengan medical tourism dan sebagainya, dan kita menerima pesakit pada luar negara. Baik. Sebenarnya sektor kesihatan ini merupakan sebahagian daripada sistem sosioekonomi dan juga kemajuan dalam pencegahan kesihatan secara langsung meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Sebenarnya daripada dulu kita dijaga dengan tahap kesihatan ataupun sistem kesihatan kita memang sangat baik, sudah diberikan oleh kerajaan dan juga melalui pendekatan menubuhkan satu hospital universiti, hospital pengajar universiti ini sendiri. Adakah melalui kerjasama institusi swasta dan awam, adakah ini dapat membantu menyokong hasrat kerajaan dalam memberikan perkhidmatan perubatan dan rawatan yang berkualiti tinggi tetapi dengan kos yang berpatutan? Datuk. Ya, seperti mana yang saudara maklumkan ya, sebenarnya satu pernyataan yang betul lah dan sesuai. Sepatutnya sekarang ni kalau lihat di Malaysia, kebanyakan bila kita katakan kesihatan, ramai yang pergi ke hospital-hospital yang public, right? Dan juga hospital swasta ni sebenarnya banyak dan juga kepakaran mereka, pakar-pakar di hospital swasta ini sebenarnya yang kita panggil untapped resources lah. Right? Sebenarnya mereka ni boleh digunakan. Boleh digunakan untuk membantu mengajar pelajar-pelajar di Fakulti Perubatan ataupun juga boleh membantu untuk mengajar atau membimbing pakar pelajar-pelajar graduan-graduan atau doktor yang boleh untuk menjadi pakar. Itu hasrat kita sebenarnya nanti satu hari nanti. Sebab tu tadi ada persoalan perlukah hospital pengajar bagi semua universiti. Kalau tanya saya, jawapannya betul. Ya, apabila kita ada hospital pengajar sendiri, lihatlah seperti mana yang hospital-hospital pengajar yang dah establish. Macam kalau di Malaysia kita melihat kepada Universiti Melaya, melihat kepada Universiti Kebangsaan. Mereka boleh berkembang maju apabila mereka ada hospital mereka sendiri. Dan insya-Allah UCSI, mereka dah ada hospital mereka sendiri, walaupun mereka adalah sebuah universiti swasta, tapi dengan adanya hospital mereka boleh membawa masuk dan menarik lebih ramai pakar-pakar untuk berkhidmat. Itu sebab saya kata tadi pentingnya hospital pengajar untuk semua institusi perubatan sama ada swasta ataupun kerajaan di Malaysia ni. Okey, baik. Prof, adakah kerjasama di antara pihak swasta dan juga awam ini dalam melahirkan graduan perubatan yang berkualiti ini memerlukan perubahan ataupun pengubahsuaian di dalam landscape struktur pembelajaran sedia ada di institusi pengajian tinggi yang terlibat? Ya, dari segi konten, substance, sebagaimana yang saya sebut tadi, memang dipantau kualiti oleh MQA dan juga Malaysian Medical Council. Itu tidak ada perubahan. Tetapi dari segi pendedahan, dari segi peluang untuk mendapat hands-on dan juga apprentice adalah lebih baik. Contohnya macam kita tahu di hospital kerajaan, pesakit-pesakit membayar pada harga tertentu dan hanya pesakit yang mampu boleh pergi ke hospital swasta. Tetapi hospital pengajar yang cuba diwujudkan melalui kerjasama di antara UCSI dengan USIM ini, mereka akan mendapat satu pembiayaan mungkin sampai ke 60% atau 70%. Kalau pesakit swasta terpaksa membayar contohnya untuk 3 hari 3,000, mungkin pesakit di public wing di hospital swasta ini hanya membayar 500 atau 600, which is very affordable. Tetapi mereka mendapat layanan, perkhidmatan dan fasiliti yang sama level dengan hospital swasta. Betul. Mereka akan menggunakan MRI yang sama contohnya. Mereka akan menggunakan CT scan yang sama contohnya. Akan mendapat fasiliti operation theater yang serba canggih dan dibuat oleh
pakar daripada kedua-dua belah pihak, Hospital UCSI dan juga USIM, yang merupakan pakar-pakar yang memang mahir dalam bidang masing-masing. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana manfaat yang banyak yang boleh didapati. Terutamanya kita kata dia akan menjadi satu dari segi equality, accessibility kepada satu level perkhidmatan kesihatan yang tinggi dengan kos yang berpatutan pada masyarakat yang B40 dan juga M40 contohnya, yang mungkin sebelum ni tak mampu mereka capai perkhidmatan yang sedemikian. Seolah-olah macam perkhidmatan di swasta ni hanya eksklusif untuk mereka-mereka yang kaya saja. Betul. Jadi di sinilah saya tengok dia merupakan satu paradigm breakthrough yang sebenarnya win-win situation yang memanfaatkan masyarakat dan juga memanfaatkan sistem pendidikan negara dan juga memanfaatkan kedua-dua USIM dan USI yang terlibat dalam projek yang sedemikian. Saya suka dengan perkataan win-win situation sebab apa yang kita bincangkan sekarang ni agak unik sebab gabungan swasta dan awam untuk bentuk satu hospital universiti dan sebagainya. Mungkin boleh Datuk boleh kongsikan sedikit macam mana kepakaran sumber dan juga sumber manusia itu dikongsikan di antara satu sama lain, UCSI dan juga USIM. Yep. Seperti mana saya maklumkan tadi, sebenarnya kalau di Fakulti Perubatan USIM sekarang ni, kita dah ada lebih kurang dalam 80 pakar klinikal. Termasuk saya sendiri. Saya seorang pakar sakit puan. Alright. Okay. So kita boleh membantu UCSI di mana kalau untuk menjadi sebuah hospital pengajar, dia ada syarat-syarat tertentu. Salah satunya dia kena ada cukup bilangan pakar pada bidang-bidang tertentu. So kalau katalah ada kekurangan kekurangan pada kepakaran di bidang tersebut di UCSI, kita akan membantu dengan meletakkan pakar kita sebagai membantu untuk menjalankan itulah kerja-kerja dan juga semua supaya menjadikan hospital UCSI ini akan menjadi hospital pengajar. Itu untuk sementara kami belum lagi mendapat hospital pengajar sendiri. Tapi insya-Allah bila dah dapat, katalah UCSI masih memerlukan kepakaran, insya-Allah kita masih boleh membantu. Tapi dalam masa beberapa tahun saya rasa dan saya percaya UCSI dengan adanya hospital selalunya dia akan menarik lebih ramai pakar-pakar untuk datang. Baik. Terima kasih. Semoga apa yang diinginkan dapat dicapai dan juga hasilnya agak lumayan. Apapun kita berada di hujung rancangan Lensa IPT, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Amaluddin Ahmad, pengarah perubatan Hospital UCSI, pakar kanak-kanak Hospital UCSI dan juga Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UCSI University. Dan bersama di hujung sana adalah Profesor yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Syamsi Muhammad Aris, Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Terima kasih kepada keduanya kerana sudi bersama kita pada hari ini. Pastinya keluarga Malaysia penonton Lensa IPT, pakar perubatan merupakan antara insan yang betul lumus semasa pandemik COVID-19 dan inilah momen untuk kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas usaha dan juga jasa yang ditaburkan semasa tempoh pandemik COVID-19. Kepada penonton Lensa IPT, terus menonton Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam bersama saya Syarul Islam. Kita jumpa minggu depan.